Kan tak rekodkan kan? Kalau kita nak rekodkan hari ini, iaitu pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kita mulakan dengan Kesultanan Pahang. Baik, seperti mana yang kita tahu, cikgu rasa kita semua dah tahu. Okey, cuma kita nak imbas kembali lah. Sebenarnya Pahang memang telah diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Betul? Yang telah diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangan kerajaan Kesultanan Melaka, iaitu pada abad ke-15, Seri Bijadiraja dilantik sebagai wakil mentadbir Pahang. Dan Raja Muhammad, ini yang kita kena fahami. Raja Muhammad ini iaitu putera Sultan Mansur Shah, dia hantar untuk ditabalkan, maknanya untuk dilantik sebagai Sultan Pahang. Maknanya sebelum itu Pahang tak ada sultan. Sebelum itu Pahang tak ada sultan. Yang memerintah ialah Seri Bijadiraja. Dia wakil daripada Sultan Melaka untuk memerintah Pahang. Tapi bila satu hari Sultan Mansur Shah telah hantar Raja Muhammad, wahai anak anda, beta telah memerintahkan anak anda Raja Muhammad untuk pergi ke Pahang dan menjadi sultan di sana. Pergi kau dari sana. Kenapa macam tu Pastinya kamu ingat. Kenapa? Kerana peristiwa di mana peristiwa pembunuhan. Yes, dan peristiwa sepak takraw tu. Anak bendahara kan cikgu kan? Ya, betul. Sepak raga di mana sepak raga kena sepak. Terjatuh atas anak dekat anak sultan Putera Mahmud. Sebenarnya Raja Muhammad semasa di Melaka, dia naik kuda dan mengelilingi bandar Melaka, dan beliau telah melihat sekumpulan anak muda sedang bermain sepak raga. Suddenly, tak disengajakan, salah seorang telah menendang bola itu terlalu kuat dan telah terkena dia punya destar. Raja Muhammad punya destar yang sedang menaiki kuda itu terkena di situ dan destar itu jatuh, menyebabkan Raja Muhammad telah turun dan pergi kepada budak tersebut, lalu dia mengambil keris dan lalu dia menikam. Mati. Jadi oleh sebab itu, ingatkan tak ada apa-apa. Rupanya orang muda yang mati itu ditikam itu adalah anak bendahara Tun Perak. Maka bendahara Tun Perak dengan Sultan Mansur Shah berduka cita. Kerana apa? Anak bendahara Tun Perak telah mati, dibunuh oleh Raja Muhammad. Oleh sebab itu Sultan Mansur Shah kata apa? Sebagai satu hukuman, kamu perlu keluar daripada Melaka. Dan sebab itu Raja Muhammad berpindah ke Pahang. Dan di sana beliau menjadi Sultan Pahang. Nampak tak? Itu cerita sebenarnya. Baik, Raja Muhammad pun menjadi pengasas kepada Kesultanan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah dan mendirikan pusat pemerintahannya di Pekan. Sebab itu, bandar diraja Pahang ialah Pekan. Kan kita kenalkan ada bandar diraja kan. Kalau bandar diraja Selangor ialah Kelang. Kalau bandar diraja Perak iaitu Kuala Kangsar. Bandar diraja Negeri Sembilan iaitu Seri Menanti. Tetapi kalau bandar diraja Negeri Pahang iaitu Pekan. Jadi itu bandar diraja. Raja Muhammad mendirikan kesultanan di situ. Kemudian keturunan dia iaitu Sultan Abdul Jamil Shah, iaitu sultan ketiga maknanya Raja Muhammad, Sultan Muhammad, kemudian anak dia, kemudian cucu dia. Cucu dia Sultan Abdul Jamil Shah, sultan ketiga dan paling masyhur, dan baginda kekalkan hubungan dengan Melaka dan berjaya pertahankan Pahang daripada ancaman Siam. Siam ni memang selalu menyerang Pahang lah. Pahang, Kelantan, Terengganu. Siam, mentang-mentang dia hebat dengan Tomoy, Muay Thai. Jadi sebab itu dia suka berperang. Baik. Kemudian pada 1641 hingga 1884, Pahang diperintah oleh Kesultanan Johor Riau. Ingat sampai saat masanya pada 1641 Pahang diperintah oleh Kesultanan Johor Riau kerana Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah ini tidak meninggalkan waris.
Maknanya Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin ni tidak ada anak. Bila tak ada anak, Sultan Abdul Ghafur pun mangkat, maka siapa yang nak memerintah Pahang? Maka Kesultanan Johor lah yang akan memerintah. Sebab waktu itu Pahang di bawah pemerintahan Johor. Jadi, keluarga Bendahara Johor, iaitu Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad pun datang dan mentadbir Pahang. Lalu mengasaskan kesultanan baru yang ditabalkan sebagai Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Maksudnya, Pahang ini telah diperintah oleh keturunan bendahara. Iaitu Bendahara Johor. Jadi itulah kisah tentang Pahang. Kan. Jadi kalau ada orang-orang kat sini, pelajar-pelajar sini yang orang-orang Pahang, berbanggalah anda kerana keturunan, kalau kita lihat kesultanan anda sebenarnya adalah kesultanan yang hebat, yang bermula daripada Melaka, kemudian pergi kepada Bendahara Johor. Hebat. Baik. Kemudian Perak. Ada orang Perak sini. Aten namanya orang Perak. Tiba-tiba cakap orang Perak dah. Ada Mika ni kan. Mika ni. Itu orang Perak. Baik, kita nak lihat Kesultanan Perak. Kesultanan Perak di sini iaitu juga diasaskan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Wow. Setelah berakhirnya Kesultanan Melaka yang berpusat di Melaka. Pada abad ke-15, Perak adalah wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, ceritanya selepas Portugis menyerang Melaka, serangan Portugis ini telah menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan juga keluarganya meninggalkan Melaka dan bersemayam di Kampar, iaitu di Sumatera. Jadi, pembesar Perak, waktu itu Perak telah diperintah oleh pembesar-pembesar seperti Tun Saban dan juga Nakhoda Kasim. Ingat dua nama ini, iaitu Tun Saban dan juga Nakhoda Kasim. Mereka adalah pembesar Perak, pergi ke Kampar. Sanggup dia orang daripada Perak pergi ke Kampar Indonesia nak jemput putera Sultan Mahmud Shah, iaitu Raja Muzaffar, untuk ditabalkan, untuk dilantik sebagai Sultan Perak. Jadi, baginda pun setuju. Baginda pun berangkatlah pergi ke Perak bersama keluarganya, pengikut-pengikutnya dan membawa alat kebesaran. Ingat, ini alat kebesaran yang paling popular, iaitu pedang Curasi Manjakini. Ini nama popular pedang Curasi Manjakini. Kemudian ada keris dan juga ada cap mohor, ada nobat iaitu alat muzik dan juga surat ciri iaitu surat bacaan untuk watikah pelantikan sebagai sultan. Baik Aaron, cikgu, bukankah Sultan Mansur Shah tinggalkan Melaka? Mana ada Sultan Mansur Shah? Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah memang tinggalkan Melaka. Tetapi Sultan Mahmud Shah masih lagi keturunan Sultan Melaka. Sebab itu bila anak dia Raja Muzaffar dihantar pergi ke Perak menjadi sultan, maka Kesultanan Perak itu adalah keturunan Sultan Melaka. Itu sebenarnya. Bukan Sultan Mansur, Sultan Mahmud Shah. Yes. Pedang tu manja ke? Oh, tak. Pedang tu tak manja, pening, baik. Ada yang pening. Tak apa. Cikgu huraikan. Tang mana kamu pening, Utaya? Yang mana kamu pening? Yang mana kamu pening? Tak apa. Mungkin ramai juga yang pening sebenarnya. Tak apa, cikgu bantu. Kita tahu kan. Dia macam ni. Dia macam ni. Cikgu cerita daripada awal. Sultan, 4 orang Sultan Melaka yang hebat, iaitu pertama Sultan Muzaffar. Kemudian diikuti dengan Sultan, iaitu Sultan Mansur Shah. Mansur Shah. Kemudian diikuti Sultan Alauddin. Alauddin Shah. Kemudian yang terakhir Sultan Mahmud.
Okay, Sultan Mahmud Shah. Okey, ini 4 orang 4 orang. Baik, Sultan Mahmud Shah ni akan kita pergi satu-satu. Okey, kita ambil Sultan Mansur Shah. Okey, Sultan Mansur Shah ni anak dia ialah Raja Muhammad. Raja Muhammad, dan anak dia lah yang telah pergi ke Pahang. Anak dia yang telah pergi ke Pahang. Dan membuka kesultanan di Pahang. Manakala Sultan Mahmud apabila dia kalah, okey, dalam peperangan, dia telah meninggalkan Melaka dan pergi ke Kampar. So dari Kampar, okey, Sultan Mahmud masih lagi ada anak. Iaitu anak dia siapa? Iaitu anak dia Raja Muzaffar. Okey. So Raja Muzaffar inilah yang telah dijemput oleh Tun Saban dan Nakhoda Kasim untuk menjadi sultan di Perak. Okey, sekarang boleh faham? Sekarang boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey, inilah kaitan dia. Yes. Bermakna semuanya datang daripada keturunan Sultan Melaka. Lagi sekali cikgu, lagi sekali. Kau nak yang mana ni? Okey. Okey, Mansur Shah ni sebenarnya adalah, kita tahu bahawa anak dia ialah Raja Muhammad, dan Raja Muhammad telah menjadi sultan di Pahang. Manakala untuk Sultan Mahmud Shah, anak dia Raja Muzaffar. So Raja Muzaffar ni lah yang telah dijemput untuk menjadi sultan di Perak. Itu je, tak ada apa pun yang susahnya sebenarnya. Ada kekeliruan ke? Benda simple je sebenarnya. Okay. Benda simple, benda sempoi je sebenarnya. Tak ada apa pun. Cikgu nak jarakkan lagi. Inilah dia. Kalau kita nak jarakkan Sultan Mansur Shah dengan Raja Muhammad, Sultan Mahmud Shah dengan Raja Muzaffar. Okey, kalau nak lagi jelas, cikgu akan rapatkan dia ke sini. Nampak? Nampak tak? Sultan Mansur Shah, Raja Muhammad, Sultan Mahmud, anak dia Raja Muzaffar yang membuka negeri Perak. Okey, sekarang boleh faham? Boleh Okey, terbaik. So, saya dengar bunyi saya. Ambulans ke cikgu? Taklah, kan? Tak. Okey, itu bomber. Tak adalah. Okey, baik. Kita lihat. Okey, so Raja Muzaffar telah dibawa dan ditabalkan sebagai Sultan Perak, dan Raja Muzaffar mengasaskan Kesultanan Perak. Maknanya Raja Muzaffar lah yang telah memulakan Kesultanan Perak. Okey, Kesultanan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Pusat pemerintahannya di Tanah Abang, iaitu pesisir Sungai Perak. Dan keturunan baginda lah sebenarnya yang mewarisi tahta sampai ke hari ini. Maknanya Sultan sekarang, Sultan Perak tu, maknanya keturunan Raja Muzaffar. Dan Raja Muzaffar ini adalah anak kepada Sultan Mahmud. Maknanya apa? Maknanya keturunan Sultan Perak adalah keturunan Sultan Melaka. Setuju? Setuju kan? Betul tak? Keturunan Sultan Perak sekarang ini adalah datang dari keturunan Sultan Melaka. Yes. Sebab itu dia ada pedang curasi manjakini dan keris. Sini dia tak tulis keris. Kamu tahu tak nama keris tu apa? Keris yang dibawa oleh Sultan Perak itu adalah keris Taming Sari, yang kepunyaan Hang Tuah tu. Hang Tuah tu punya Taming Sari itu telah diberikan kepada Sultan Mahmud, dan Sultan Mahmud telah serahkan kepada Raja Muzaffar. Raja Muzaffar bawa pergi ke Perak. So sampai sekarang keris Taming Sari itu ada lagi di dalam tangan Sultan Perak. Nampak tak? So ini fakta-fakta yang wow. Keris Taming Sari ni hebat Siapa yang pegang keris Taming Sari itu dia kebal tau. Kalau ditikam tak lut. Kalau ditikam tak lut, hebat. Baik. Kemudian kita lihat di sini, iaitu seterusnya Sultan Iskandar Zulkarnain, iaitu Sultan Perak yang ke-15, telah memperkemaskan sistem pentadbiran dan mula menggunakan pakai Undang-Undang 99 Perak.
Okey, nama Undang-Undang Perak ialah Undang-Undang 99 Perak. Okey. So itu dan ada juga maklumat yang hebat. Kamu tengok sebelah kiri tu ya. Tahukah anda Tun Saban? Tun Saban ni yang menjemput Raja Muzaffar daripada Kampar tu kan. Tun Saban dan saudara perempuannya. Saudara perempuan tu adik dia lah adik perempuan dia Tok Temong merupakan pembesar asal wilayah di negeri Perak, dan Tok Temong merupakan pemerintah di daerah Temong Perak sebelum bermulanya pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Dan pada hari pertabalan baginda, Tok Temong ini telah menghadiahi baginda sebutir batu geliga dinamakan Mestika Embun yang dijadikan alat kebesaran negeri Perak sampailah ke hari ini. Maknanya Kesultanan Perak ni penuh dengan memiliki barang-barang yang bersejarah. Batu geliga ni orang katalah batu geliga tu kalau kamu sakit, rendamkan batu geliga tu dalam air, kemudian minum, kamu akan sembuh daripada demam. Katanya. Jadi wallahu alam bisawab. Tak tahulah betul ke tidak. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan negeri Perak. Mana batu geliga? Tak adalah dalam gambar dia, tak ada. Batu geliga. Baik. Kita lihat Terengganu. Terengganu, okey, kita tahu bahawa untuk pengasasan dia, Kesultanan Terengganu sebenarnya diasaskan oleh keluarga diraja daripada Susur Galur Bendahara Johor Riau. Kalau tak nampak mungkin Bendahara Johor Riau daripada keturunan bendahara. Dan kemudian Sultan Abdul Jalil menganugerahkan, maknanya menghadiahkan. Sultan Abdul Jalil ni siapa? Sultan Abdul Jalil ni Sultan Johor. Sultan Abdul Jalil ni sebenarnya adalah Sultan Johor, sebab dulu Terengganu tu di bawah Johor. Kerajaan Johor Riau. Yang kita belajar dalam bab 6 tu kan. Sultan Abdul Jalil ni, Johor Riau ini telah hadiahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin. Kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera ataupun anak bendahara Johor Riau, yang ke-11, dan juga putera angkat Raja Patani. So Raja Patani pun menyediakan kelengkapan untuk pertabalan Tun Zainal Abidin. Jadi itulah dia. Tun Zainal Abidin, dan Tun Zainal Abidin pun berangkat ke Terengganu diiringi keluarga Patani dan tokoh-tokoh agama serta alat kebesaran keris diraja dan keris panjang Nang Cayam. Nang Cayam ni maknanya keris panjang yang dianugerahkan oleh Raja Patani. Cikgu, nak tanya, Johor dan Johor Riau adalah kerajaan berlainan ke? Tidak. Johor dan Johor Riau sebenarnya adalah kerajaan yang sama. Maknanya bendahara Johor Riau ni, kerajaan Johor Riau dengan kerajaan yang Johor di sini, di mana di Pahang ni kan, keluarga bendahara Johor ni, Johor Riau sama. Yang ini yang membuka negeri Pahang dengan yang membuka negeri Terengganu adalah keturunan yang sama daripada kerajaan yang sama, iaitu kerajaan Johor Riau. Cuma nanti bila form 3 nanti kamu akan belajar Johor Riau akan menjadi Johor sahaja. Johor Riau jadi Johor sahaja. Why? Sebab Riau tu akan dimiliki oleh Belanda. Dan seterusnya dimiliki oleh Indonesia. Itu nanti kita belajarlah form 3 form 3 nanti. Baik. So Tun Zainal menjadi pengasas Kesultanan Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin yang pertama, dan pusat pemerintahannya di Tanjung Baru, iaitu di Kemaman Terengganu. Kuala Terengganu, sorry. Dan Sultan Zainal Abidin yang ketiga, antara Sultan Terengganu yang masyhur, Sultan Zainal Abidin yang ketiga dia menggunakan gelaran yang sama, Sultan Zainal Abidin. Kerana apa dia masyhur? Kerana membawa pemodenan. Antara pemodenan yang dia buat iaitu dia gubal. Gubal ni sebenarnya dia create, dia cipta undang-undang bagi diri
Kerajaan Terengganu. Kemudian membina istana rasmi iaitu Istana Maziah di Terengganu. Kemudian menubuhkan pasukan polis, memperkenalkan sistem sukat dan timbang serta menubuhkan mahkamah syariah. So ada soalan, Terengganu tu negeri yang rela bernaung di bawah Johor Riau kan? Ya, betul. Maknanya dulu Terengganu ni memang rela duduk di bawah kerajaan Johor Riau. Tetapi apabila Johor Riau menghantar Tun Zainal Abidin, maka Tun Zainal Abidin telah dilantik menjadi Sultan Terengganu. Okey. Bunyi apa tu? Kau ni macam-macam lah bunyi kau ni. Jadi inilah peta menunjukkan pusat pemerintahan Kesultanan Terengganu. Gempa bumi. Mana ada bunyi gempa bumi? Ada meh? Mana ada? Kan? Gempa bumi tak ada. Kau main game kot. Kau main game ni. Sudah. Okey, baik. Dan kita nak lihat. Kenapa Zafran? Ke saya dengar je? Yelah, kau je yang dengar. Kami tak dengar pun. Bunyi apa? Bunyi dia macam mana? Bunyi dia macam gudung ke? Bunyi macam dups ke? Ke bunyi macam dendencak, jenjencak ke? Ke macam mana? Cuba cerita sikit. Bunyi macam saya ingat ada bunyi yang pelik-pelik. Itu ni saya terbuka video. Kan? Kan? Jangan kau, Syed Zafran. Entah bunyi tu. Anda telah diselubungi misteri. Hayo. Tak. Okay, baik, seterusnya. Kita kan, kantoilah saya. Kau tengok cerita apa, Kau tengok cerita apa, Astagfirullah. Okay. Saya sini ada. Okey, baik. Baik, Farizam dah tanya, cikgu betul ke nanti kat sini ada terrorist attack? Okey. Selagi benda tu tidak berlaku, kita tak boleh cakap apa. Okey, Farizam Zah. Okey. Entahlah, kan. Kita serahkanlah kepada Tuhan yang satu. Okey. Baik. Kita lihat Kesultanan Selangor. Okey. Terus tu apa cikgu? Okey, ni serangan-serangan pengganas. Dikatakan kita ni negara kita akan diserang pengganas. Wallahu a'lam. Tak tahu. Okey, benda yang tidak benda yang masa hadapan yang kita tak tahu, kita tak boleh kata apa. Tiada kepastian. Namun ya betul. Okey, namun segala kemungkinan boleh berlaku. Ingat segala kemungkinan boleh berlaku. So, kita harus bersedia. Kita harus bersedia. Sebab itu korang kena ni ada sedia mempertahankan diri. Korang kena at least ada silat ke, ada taekwondo ke, kan? Ada apa? Karate ke. Ada. Okay. Saya ada M4. Kan? Cikgu ada. Cikgu ada taekwondo. Sekarang ni cikgu memakai black belt color biru. Black belt color biru. Cikgu dah sekarang level black belt color biru. Kan? Okay. So jangan main-main black belt color biru. Kau ada? Kau tak ada kan? Okay. Cikgu taekwondo black belt color biru. Kau ada? Okay. Tak apa cikgu, saya ada makanan. Okay. Okay. Tak apa cikgu, saya ada makan. Okay. Baik. Saya dah conquer. Okay, Naufal. Baik. Selangor. Okay. Cikgu rasa 90% pelajar-pelajar cikgu ni tinggal di Selangor. So, kita nak tengok Selangor ni daripada mana sebenarnya? Selangor ni sebenarnya diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau pada abad ke-18. Jeng. Daing Celak. Bukan Daing Zakuan. Cikgu tahulah dalam kelas ni ada Daing Zakuan.
Baik. Okey. Daeng Celak menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau ketika itu. Dan cikgu yakin bahawa Daeng Zakuan, iaitu salah seorang pelajar kita dalam kelas ini, dia berketurunan Daeng-Daeng ini. Cuma rasanya Daeng Perani kan? Betul Daeng? Daeng Perani ke Daeng Merewah Kamu keturunan Daeng apa? Daeng Merewah Daeng Merewah, yes. Sebenarnya Daeng Celak ni dia ada 5 orang adik-beradik Okey, Daeng Celak, Daeng Merewah, Daeng Perani, Daeng ada lagi 2 lagi. So dia 5 orang adik-beradik. Jadi Daeng ni salah seorang daripada keturunan Daeng Merewah. Okey. So bagus. Okey. Putera Daeng Celak. Maknanya anak kepada Daeng Celak ni iaitu Raja Lumu menghadap Sultan Perak iaitu Sultan Mahmud Shah untuk mendapat pengiktirafan dan beliau ditabarkan sebagai Sultan Selangor dan dianugerahkan nobat dan cap mohor, maknanya alat muzik nobat, alat muzik diraja dan juga cap mohor sebagai Sultan Selangor. So Raja Lumu ini mengasaskan Kesultanan Selangor dengan gelaran Sultan Salehuddin Shah oleh Raja Lumu dan pusat pemerintahan dia pada mulanya di Kuala Selangor. Dan keturunan inilah yang mewarisi tahta Selangor sampailah sekarang. Ya, cap mohor tu ada lagi. Cap mohor tu ada lagi ya. Menandakan ianya cap daripada kesultanan. So itulah, dan Sultan Selangor yang masyhur ialah Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Okey. Guna cap kapak itu minyak pandai. Okey, baik. Okey, Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Sumbangan beliau ialah pembinaan jalan raya dan juga landasan kereta api serta pembinaan rumah dan kedai meningkat di Kuala Lumpur dan juga di Kelang. So ada yang tanya, cikgu nak tanya je, barang itu tidak mereput ke? Okey, sebenarnya barang-barang seperti nobat dan cop mohor ni sangat-sangat jarang digunakan. Kadang-kadang setahun sekali je guna. Bukan hari-hari guna. Setahun sekali je guna. Lepas tu simpan. Lepas tu bila ada pertabalan baru guna nobat itu. Okey, tak ada pertabalan simpan pula. Jadi dia susah nak mereput. Susah nak rosak. Sebab apa? Dia disimpan dan digunakan jarang-jarang sekali. Sebab itu alat itu ada sampai sekarang. Macam kita tak. Kita ni hari-hari pakai. Itu yang cepat rosak. Dia orang tak. Boleh ke beli cop mohor? Tak boleh beli. Tapi boleh buat. Kamu vinyl version kalau kamu nak buat boleh. Kamu pergi dekat Shah Alam, ada kedai buat stamping. Boleh cop nama kamu vinyl version kan. Jadi kalau nak buat, kalau nanti masuk sekolah dapat buku tulis kan, leceh lah nak tulis nama satu-satu kan. So kamu main cop je. Okay, nama vinyl version. Kemudian buku teks kat belakang, Pak, vinyl version. Apa susah? Okay. Okay, baik. Ya kan. Soalan yang kata, saya pernah terfikir kalau tiba-tiba alat muzik tu rosak bila digunakan. Kalau bila masa alat muzik tu rosak bila digunakan, pergilah repair. Apa susah? Kan? Tak susah pun. Okey. Baik. So itu yang berkaitan dengan bab yang ke-7. Pengasasan Kesultanan Pahang, Terengganu, Perak dan juga Selangor. So hari ini kita nak tengok soalan-soalan. Soalan pertama, macam cikgu cakap, untuk soalan-soalan ini, peliknya soalan ini kan, macam mana dia orang susun? Kan, kemudian soalan 1, kemudian soalan 4, kemudian soalan 6, kemudian soalan 4. Pening lah. Kan? Macam mana disusun ni? Tak apalah. Nombor soalan tak penting, yang penting soalannya. Jom kita buat sama-sama. Ingat, cikgu nak menggunakan teknik apa? Cikgu nak guna teknik tembak. Macam teknik tembak yang cikgu ajar kan? Macam mana nak tembak? Jom kita tembak sama-sama. Baik. Soalan yang pertama. Mengapakah wujud Kesultanan Pahang yang baru pada tahun 1884?
Kalau tanya tahun tu memang tak tahu. Tetapi bila kita tengok ayat dia, wujud Kesultanan Pahang yang baharu. Okey, apa maksud dia Kesultanan Pahang yang baru? Baru kita teringat, ting. Oh, ada satu masa tu di mana Kesultanan Pahang yang dimulakan oleh anak Sultan Melaka tu kan. Tiba-tiba dia telah digantikan dengan bendahara, keturunan bendahara. Why? Iaitu kita tahu bahawa Sultan Abdul Ghafur nama dia tu iaitu Sultan itu tidak meninggalkan zuriat. Tidak meninggalkan zuriat. Bukan digulingkan. Sultan digulingkan maknanya sultan diturunkan. Maksud sultan digulingkan maknanya sultan diturunkan. Kalau ada yang bertanya, sultan digulingkan tu maknanya sultan yang diturunkan. Dalam sejarah Malaysia, ada tak sultan yang digulingkan? Ada. Iaitu kamu ingat lagi tak di Kedah, iaitu Raja Bersiung. Raja Bersiung. Yang tu betul-betul ada ke? Ya, betul. Raja Bersiung itu memang ada di Kedah. Yang dia suka makan darah kan. Jadi bila mula-mula rakyat patuh, kemudian apabila rakyat terancam sebab raja asyik nak makan sup sayur dengan darah kan. Jadi dia bunuh rakyat pun semua. Jadi apa lagi rakyat pun bangun, rakyat menentang dia. Barulah kelang kabut. Sultan itu lari. Jadi itulah katanya sultan itu digulingkan. Jadi itu maksud dia. Sultan diturunkan tahta. Baik. Are you sure? So, jawapan dia ialah D. Sultan tidak meninggalkan zuriat. Tak nak tukar ke? Tak nak tukar ke? Mungkin si persengketaan pembesar ke? Kan? Bagus. Jangan Jangan. Sebab biasanya nanti kalau kamu tukar, iyalah persengketaan pembesar pun iyalah. Kemudian nanti kamu padam. Kemudian kamu buat C. Kan? Buat C. Kemudian nanti bila hantar kat cikgu, cikgu kata, soalan nombor 1 jawapannya ialah D. Alamak, cikgu, saya dah buat dah D, cikgu, saya padam balik. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak macam tu. So, kita kena buat, kita pasti jawapannya adalah D. Yes, soalan nombor 1 adalah D. Okay, so Ainul tanya bahawa macam mana dia boleh start makan darah? Satu hari, dia suruh tukang masak dia masakkan sup sayur. Suddenly, tukang masak itu telah terpotong jari dia. Terpotong jari dia, darah pembantu tukang masak itu masuk ke dalam sup itu. Kemudian dikacau, kemudian diberikan kepada Sultan. Sultan pun makan. Tiba-tiba Sultan kata apa? Kenapa sedap sangat ni? Apa bahan yang kamu masukkan? Kemudian bila ditanya-tanya, rupa-rupanya pembantu kata tadi saya tengah potong, tiba-tiba darah, saya terpotong jari saya, darah telah masuk ke dalam sup itu. Maknanya yang buat sedap itu adalah darah tersebut. Maka start itulah barulah raja itu minta darah-darah daripada manusia untuk dimasukkan dalam sup. Baik. Malaysian Vampire. Yes. Vampire real life. Baik. Bukankah darah dia rasa dia macam besi? Macam rasa besi? Rasa besi? What do you mean by rasa besi? Peliknya, korang pernah makan darah Cikgu tak pernah makan darah dia. Tak pernah makan darah. Tak rasa macam besi lah cikgu. Rasa besi Rasa manis, macam sas. Rasa darah. Darah sendiri lah. Darah sendiri. Mungkin ada rasa besi sebab dia banyak iron kot. Dia mungkin banyak iron kot. Yang lain-lain jangan cuba-cuba terus terhisap. Baik. Baik, tak apa. Soalan seterusnya. Antara berikut, yang manakah merupakan alat kebesaran yang dibawa oleh Raja Muzaffar semasa berangkat ke Perak? Alat kebesaran yang dibawa. Keris ada tak? Macam ada. Nobat ada tak? Macam ada. Pedang curasi manja kini? Ini confirm ada. Confirm ada sebab pedang curasi manja kini ni memang adalah pedang untuk Raja Muzaffar. Keris panjang nang cayang? Itu bukan di Perak tapi ini di Pahang.
Itu di Pahang. So, jadi yang ini pun bukan. Jadi kita boleh jawab, jawapan dia adalah Nobat dan juga Pedang Curasi Manja kini. Okey, Nobat dan Pedang Curasi Manja kini. So jawapannya adalah 2 dan 3 C. Begitu. Okey, itu cara bagaimana untuk kita memilih jawapan. Baik. Soalan seterusnya. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu membawa bersama alat kebesaran. Antaranya ialah sebilah keris. Apakah nama keris tersebut? Keris tersebut ialah iaitu keris apa? Iaitu keris panjang nang cayam. Lain macam bunyi dia. Keris panjang nang cak ayam. Ini takkan keris panjang cak ayam kot. Takkan cak ayam, bukan. Okey. So jawapannya adalah D. 6 adalah D. Dan soalan seterusnya, apakah yang telah dianugerahkan kepada Raja Lumu bersempena dengan pengiktirafan raja kesultanan itu? Iaitu adakah keris, adakah pedang, adakah kain sutera dan juga adakah nobat? So jawapannya adalah adakah pedang tak mungkin, kain sutera tak mungkin. So sekarang kita nak tembak antara A dengan D. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang mana satu? So jawapannya adalah jawapannya adalah keris. Okey. Keris. Okey. Keris ni dengan negerinya? Tak. Okey, untuk keris-keris yang ada nama Aaron, contohnya pedang curasi manja kini itu memang Perak. Keris Taming Sari itu memang di Perak. Keris panjang nang cayam itu di Pahang. Okey. Dan kalau disebut keris saja, itu mungkin di Selangor. Jadi itu perbezaan dia. Keris pendawa 5 ni tak ada. Okey. Keris sebilah 12 pun tak ada. Okey. Pun tak ada. Jadi keris Taming Sari itu memang ada. Taming Sari memang ada. Okey. Baik. So itu soalan-soalan objektif yang telah kita jawab. Sebilah 12. Pelik nama tu kan? Pelik nama tu. Okey. Keris ayam terbelah 2. Okey. Soalan seterusnya, soalan seterusnya. Apa yang membuatkan ianya menjadi alat kebesaran? Okey. Pedang dan keris. Apa yang membuatkan ianya menjadi alat kebesaran? Kerana kebiasaannya pedang dan keris ini, untuk pengetahuan kamu semua, kamu ingat keris hanyalah senjata. Kamu ingat keris hanyalah senjata kan? Contoh ni keris lah. Takkan cikgu nak bawa keris dulu pandai. Okey. Contohlah ini keris. Kamu tahu tak, orang dulu-dulu, keris ini sebenarnya ibaratkan kad pengenalan bagi individu tersebut ataupun IC bagi individu tersebut. Jadi sebab itu disisipkan kat tepi. So seandainya kalau tok guru ataupun orang-orang terkenal, dia kata apa? Okey, siapakah nama tuan hamba? So orang yang bawa keris kata apa? Okey, hamba ialah hang buah. Hang tuah ke? Bukan, hang buah. Nama patik hang buah. Okey. Baik, so pegawai tu akan kata apa? Okey, boleh hulurkan keris. So kita akan bagi keris. So bila orang bagi keris, kemudian bila dia pegangkan, kemudian orang itu akan kata apa? Boleh patik buka. Boleh. So bila dia buka, kemudian dia akan tengok. Dia akan tengok keris itu. Kemudian dia kira lekuk dia kan ni kan? Dia kira lekuk, dia tengok dia punya ni apa semua kan. Dia tengok, okey. Kamu ni anak keturunan Bugis ya? Betul? Keturunan Bugis. Kemudian dia tengok. Okey, isteri dan anak-anak sihat? Ya sihat. Okey. So kamu ini keturunan bendahara kan? Jadi kamu memang layak untuk pergi jumpa sultan. Okey? Nah, silakan. Sila pergi jumpa sultan. Nampak tak? Keris saja boleh menjadi kad pengenalan. Orang boleh tahu kamu siapa,
anak kamu berapa, kamu sakit apa, kamu daripada mana, hanya dengan melihat kepada keris yang dibawa. Okay. Zaman dulu tak ada Roblox pandai. Okay. Itu memang keris. Jadi itulah kelebihan keris orang dulu. Dengan keris saja orang tahu kamu tu siapa, kamu tu anak siapa, kamu tu orang mana. Dengan keris saja. Okay. Jadi itulah kepentingan keris ni sebenarnya menjadi alat kebesaran. So kalau raja-raja tu bawa keris tu, maknanya keris itu memang datang daripada dia lah, membawa maksud diri dia lah. Hebat tu. Okey, baik. Soalan seterusnya, keris petir. Baik, peta berikut merupakan daerah-daerah yang terdapat dalam negeri Perak. Okey, kita nak cuba jawab soalan struktur. Okey, ingat Okey, cikgu nak ajar kamu bagaimana untuk jawab soalan struktur. Okey, soalan 1A. Jelaskan secara ringkas pengasasan Kesultanan Perak. Secara ringkas pengasasan Kesultanan Perak. So ingat Perak. Okey, Perak kita tahu iaitu Raja Muzaffar anak Sultan Mahmud Shah. So ada dua orang pembesar Perak, Tun Saban dengan juga Nakhoda Kasim yang telah pergi ke Kampar menjemput Raja Muzaffar untuk dibawa ke Perak menjadi sultan. Okey. Jadi kita dah fikir, aku dah tahu ini cerita dia. So, 3 markah. So bila 3 markah, kamu tak perlu fikir pasal berapa fakta, berapa huraian, tak perlu. Terus aja jawab soalan ini. Okey. So bagaimana nak menjawab cikgu? Ambillah ayat itu, iaitu pengasasan. Betul Ainul. Sebab itu keris sangat-sangat dijaga. Sangat dijaga ya. Baik. Pengasasan, siapa nak ambil boleh ambil. Jawapan ini ya. Boleh ambil, silakan. Pengasasan Kesultanan Perak bermula apabila dia macam tu. Rasanya macam tu ya. Macam mana ya? Kena belajar ilmu keris lah. Kena belajar ilmu keris ya. Ahmad Mutawali kena belajar ilmu keris. Pengasasan Kesultanan Perak bermula apabila apabila Raja Muzaffar apabila pembesar pembesar Perak iaitu Tun Saban Tun Saban dan Nakhoda Kasim pergi ke Kampar. Pergi ke Kampar untuk menjemput Raja Muzaffar, untuk menjemput anak ataupun putera, bukan anak putera. Kalau anak raja putera, kita nak buat ayat tu elok lah kan. Baik, pergi ke Kampar untuk menjemput putera Sultan Mahmud. Sultan Mahmud. Kemudian tujuan tujuannya adalah untuk menabalkan putera tersebut sebagai sultan sultan di negeri Perak. Jadi Raja Muzaffar telah bergerak ke Raja Muzaffar telah mengasaskan Kesultanan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Cukup. So mungkin ramai akan kata, cikgu macam panjang je. Alah, sebenarnya Tun Saban dan Nakhoda Kasim pergi ke Kampar untuk menjemput putera Sultan Mahmud. 1. Tujuannya adalah untuk menabalkan putera tersebut sebagai sultan di negeri Perak. 2.
Raja Muzaffar iaitu anak Sultan Mahmud tadi telah mengasaskan Sultan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. 3. Dah lah. Cukuplah 3 markah. Kalau kamu, Okey, macam mana sultan-sultan ni dapat idea nama-nama gelaran ni? Okey. Baik. Sebenarnya nama-nama gelaran ini sebenarnya diambil mencontohi keturunan sebelum ini. Ingat tak? Raja Muzaffar ni kan keturunan Sultan Melaka. Perasan tak Sultan Melaka sebelum itu kan ada nama Sultan Muzaffar. So dia guna pakai balik nama Sultan Muzaffar. Nampak tak? Jadi sebab itu Sultan Muzaffar Shah. Okey. Okey. So dapat tak? Dah salin ke? Sekejap. Cikgu ada urusan sikit kat depan tu. Sekejap. Bagi cikgu. Okey, dah jom kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan B. Okey, soalan B. Okey. Okey, soalan B. Okey. Ceritakan latar belakang Tok Temong yang merupakan pembesar Perak. Tok Temong ni kita tahu bahawa okey, cantik jam cikgu. Aduh ya kau ni Khairul, tengok aja. Okey, ini jam orang tua-tua. Jam orang tua-tua. Kenapa orang tua-tua? Kerana jam ini adalah jam untuk apa? Jam untuk kesihatan. Boleh baca kandungan oksigen, boleh baca BP, boleh calculate cikgu punya jogging, workout semua. Kan? Cikgu workout, hari-hari workout. Okay. Cikgu smart ada Google ke? Sebab ada Google. Ada ke? Okey. Baik, kita lihat ceritakan latar belakang Tok Temong yang merupakan pembesar Perak. Okey. Daripada mana Tok Temong ini? Baik, Tok Temong ini kita dapat daripada mana? Iaitu daripada yang tahukah anda tadi. Okey, jom kita tengok Tok Temong tadi ya. Okey, Tok Temong tadi cerita dia tentang tahukah anda bahawa inilah dia. Okey, saudara perempuan. Maknanya adik perempuan. Okey, kepada Tun Saban dan pembesar asal. Okey, dan Tok Temong adalah pemerintah di daerah Temong, sebab itu nama dia Temong. Tok Temong maknanya ketua Temong lah, daerah Temong. Sebelum bermula pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Ya, Tok Temong tu perempuan. Orang dulu memang kalau katakan perempuan, kalau perempuan tu pemerintah, dia panggil Tok tau. Tok. Okey. Jadi ada yang panggil Tok macam tu. Kan ada kan? Perasan tak macam kamu kan? Ada nenek. Kadang-kadang kamu nenek tak panggil nenek, panggil apa? Atuk perempuan. Kadang-kadang ada atuk jantan atau atuk perempuan. Betul tak? Kedua-duanya dipanggil atuk. Betul kan? Memang ada. Atuk perempuan tu tak panggil nenek, dia panggil atuk perempuan. Betul? Memang ada. Jadi tak pelik lah sebenarnya. Jadi kalau kamu dah tua nanti, mungkin macam Nadine ke, macam Ainul ke. Ya, betul. Macam Nadine ke, macam Ainul ke. Mana yang kamu lebih rela? Nak dipanggil atuk ke, nak dipanggil nenek?
Yeah, okey. Panggil atuk Wah, kan. Panggil saya atuk perempuan. Oh, okey. Okey, custom name Atuk perempuan betul? Kena pula atuk-atuk zaman sekarang, atuk-atuk perempuan zaman sekarang kan macam-macam, kupu putih lah sebagainya kan. Tengok-tengok atuk dengan cucu, macam macam adik dengan kakak je. Jahanam. Kan. Baik. Okey. Cun melecun lagi okey, baik. Kita lihat latar belakang Tok Temung. Sweet Home Alabama Yes. Okey, kita cerita Tok Temung. Macam mana nak buat ayat dia? Okey, jom kita lihat. Okey. Okey, Tok Telemung. Okey. Tengok 3 markah. Bila 3 markah, kamu bagi je 3 ayat. Apa-apa pun. 3 ayat. 3 markah, 3 ayat. Jangan kurang. Kita nak dapat maksimum. So, kita kata, 2 isi boleh. 2 isi 1 huraian pun boleh. Okey, Tok Telemung pula. Tok Temung. Tok Temung merupakan saudara perempuan kepada Tun Saban. Tun Saban. Ini dah berapa? 1 markah. 1 markah okey. Kemudian Tok Temung memerintah daerah daerah Temung di negeri Perak. Sebelum pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Okey. Baik. Okey. Kalau kamu nak tambah lagi, okey. Pada hari pertabalan pertabalan itu kita boleh pada hari pertabalan itu Tok Temung telah menghadiahi batu geliga sakti kepada Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. So itu cara dia. Okay. So cikgu buat 3 ayat. Mana-mana pun jadi fakta sebab ini sebenarnya adalah dia punya flow cerita. Tok Temung merupakan saudara perempuan pada Tun Saban. Tok Temung memerintah daerah Temung di negeri Perak sebelum pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Pada hari pertabalan itu, Tok Temung telah menghadiahi batu geliga sakti kepada Sultan Muzaffar Shah. Cukup 3 markah. Simple. Ya, betul memang. Ada batu geliga ular dan batu geliga lipan yang ada. Okey. Baik, so ini cerita tentang Tok Temung. Tetapi cikgu rasa soalan B tu tidaklah sekerap soalan C. Ya, betul Ahmad Mutawali. Betul. Kalau kamu boleh buat 3 ayat bermakna kamu boleh dapat 3 markah maksimum. Kirakan macam tu. Okey, baik. Soalan C. Sultan Iskandar Zulkarnain telah memperkemaskan sistem pentadbiran negeri Perak dan mula mengguna pakai Undang-Undang 99 Perak. Baik, soalan dia, pada pandangan anda, mengapakah setiap negara perlu ada sistem perundangan? Faham tak soalan tu nak apa? Mengapa setiap negara perlu ada sistem perundangan? Faham tak soalan ni nak apa? Soalan ni nak apa sebenarnya? Soalan sebenarnya dia nak iaitu dia nak apa tahu? Apa kepentingan undang-undang ni? Kenapa semua negara kena ada undang-undang Kenapa semua negara kena ada undang-undang? Itu sebenarnya. Dia nak kepentingan sistem perundangan. Maknanya dalam bahasa mudah, kenapa perlu ada undang-undang? Okey. So Vinay Vashan kata untuk elak jenayah. Okey, lagi. Boleh bagi. Boleh tuliskan dalam group chat. Untuk elak jenayah, untuk elak pencerobohan, bagi adil. Okey, lagi apa lagi? Negara menjadi aman damai. Yes. Menjaga keamanan, untuk keseimbangan, keadilan dapat dikekalkan.
Banyak. Okey, teratur, elak pergaduhan, perpaduan dapat diperkukuhkan. Wih, banyak. Banyak sebenarnya. Jadi, okey. So, cikgu akan buat kat sini. Okey. Okey, kena ingat Okey, so cikgu akan ambil mana-mana jawapan kamu okey untuk kita letakkan sini. Mengapa setiap negara perlu ada okey sistem perundangan? Okey, memastikan okey keamanan dan kesejahteraan negara. Okey, okey kekal ataupun berkekalan. Itu satu. Ingat 4 markah. Bila 4 markah kamu kena bagi 4 poin. Tak kisahlah fakta kehuraian ke kan. Kemudian selain itu, kamu kena ada apa? Kenapa perlu ada undang-undang? Untuk untuk kita kata untuk mencapai ataupun memperoleh keadilan ataupun mencapai keadilan. Okey, mencapai keadilan. Okey, bagi semua golongan masyarakat. Okey, itu yang kedua. Baru 2 markah. Okey, lagi kenapa semua negara perlu ada sistem perundangan? Supaya undang-undang ini apa? Okey, memberi peraturan yang jelas dalam kehidupan masyarakat. Okey, peraturan yang jelas dalam kehidupan masyarakat. Dan juga cikgu boleh ambil tentang point Wigner version tadi, iaitu untuk apa? Supaya dapat mengelakkan dapat mengelakkan jenayah. Dapat mengelakkan jenayah. Dapat elak jenayah? Tak juga. Kalau undang-undang pun jenayah berlaku juga kan? Jadi dapat mengurangkan dia bukan elak mengurangkan jenayah kerana kerana hukuman yang keras kerana hukuman yang keras dan setimpalah dengan jenayah tu. Kerana hukuman yang keras dapat memberi peringatan. Okey. Baik. So, salin sekarang? Tidak. Bukan salin. Sekarang cikgu nak kamu semua buat ayat jawapan dalam group chat. Iaitu ayat jawapan yang penuh. Tak nak poin-poin. Cikgu yang bagi poin. Kamu kena buat ayat penuh. So, mulakan ayat jawapan kamu dan kamu send kepada cikgu melalui direct message. Direct message so, nak jawab mesti mula dengan perkataan apa cikgu? Mesti mula dengan perkataan pada. Pangkal ayat. Ya. Saya. Mesti ini Contoh pada. pangkal ayat. Ya. Pada pandangan saya, setiap negara perlu ada sistem perundangan kerana macam tu. Pada pandangan saya, setiap negara perlu ada sistem perundangan untuk ataupun bukan kerana untuk sambung terus dengan fakta pertama. Untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan negara berkekalan. Titik. Sambung dengan penanda wacana. Selain itu, itu cara dia. Okey, cuba buat sekarang. Dan buatkan dalam group chat tu, kat group chat Zoom tu kan, dah siap nanti, submit kepada cikgu. Send kepada cikgu secara direct message. Ya, boleh. Ahmad Mutawali, kalau kamu ada dan kalau semua pelajar yang lain-lain, kalau kamu ada poin yang lain, boleh gunakan. Silakan. Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya gunakan cikgu punya. Guna kamu punya pun boleh.
Korang buat dulu. Dulu masa di sekolah, aku tak suka subjek sejarah. Tapi bila ku jumpa Cikgu Rafiq, inilah sejarah yang ku ingat. Inilah sejarah yang ku ingat. Oh, dah bagi jawapan. Terus. Okey. Baik, Roy Ang. Okey, Roy. Kita lihat pada pandangan saya setiap negara perlu ada sistem perundangan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan negara berkekalan demi kelangsungan negara. Selain itu, sistem perundangan dapat mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat yang tidak mempunyai amalan pilih kasih, yang dapat mengancam negara dari dalam. Saat itu, mampu memberi peraturan yang jelas. Sekali sistem perundangan dapat mengurangkan jenayah. Okey, Roy Ang, full mark 4 markah. Tak ada cerita banyak, full mark 4 markah. Okey. Nadine. Sistem perundangan untuk pastikan keamanan. Okey, satunya dia mencapai keadilan kepada semua golongan masyarakat. Okey. Dengan dapat memberikan barang perhatian jelas dan sekali dengan dia. Bagus Nadine, 4 markah full mark. Okey. Ainul. Sistem perundangan untuk memastikan keamanan. Okey. Kerajaan juga dapat beri perhatian jelas. Okey. Kerana hukuman keras dapat beri peringatan. Okey. Okey, 1, capai keadilan. Perhatian jelas, sekali dapat perhatian. Okey, bagus Ainul, 4 markah. Ayat kamu memang hebatlah Ainul. Bagus. Aaron. Okey, negara dapat cakap langsung. Masyarakat. Kelas. Dapat memperkukuh sistem perpaduan dalam negara. Okey. Bagus poin kamu. Okey, Aaron, walaupun sedikit berbeza namun poin yang betul. Bagus. Okey, bagus. Apa Aaron? Irfan Rifki. Okey, satu setiap semua golongan masyarakat, setiap masyarakat dapat mengikuti peraturan tersebut dengan baik. Sekali sistem ini dapat mengurangkan jenayah kerana bagus. Okey, Irfan Rifki 4 markah, full mark, bagus. Okey. Sarah. Perlu ada sistem perundangan agar memastikan kesejahteraan negara berkekalan, keadilan bagi semua masyarakat. Seterusnya, jelas sekali dapat mengurangkan jenayah kerana hukuman yang keras dapat memberi peringatan. Okey, Sarah. Perlu akan ada sedikit perubahan, namun begitu poin itu betul. Tapi cara kamu menyambung itu kurang menarik sikit. Tak apa, nanti cikgu ajar. Okey. Izzah Shah. Okey, Izzah. Okey, Izzah. Okey, selain dapat mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat, ia juga dapat memberi peraturan yang jelas dan menentukan masyarakat. Ia dapat mengurangkan jenayah kerana hukuman yang keras dapat memberi peringatan. Okey, Izzah, cikgu pun ada nak buat teguran tapi tak apa. Kemudian, setiap negara perlu sistem perundangan kerana sistem. Okey, selain itu ianya boleh mencapai keadilan. Ianya juga dapat memberi peraturan yang jelas dan kepada masyarakat. Sekali juga dapat mengurangkan jenayah kerana hukuman keras dapat memberi peringatan. Okey, bagus. Zarif, cuma juga cikgu perlu memberi teguran sikit kejap lagi. Dania Insyirah. Okey, dengan sistem perundangan setiap negara dapat. Okey, dia memberi peraturan. Sehingga dapat. Okey, bagus. Dania Insyirah, 4 markah. Zafran. Mengadakan sistem perundangan. Okey. So, negara boleh mencapai keadilan. Okey, satu kerajaan dapat memberikan peraturan jelas. Sekali sistem perundangan dapat mengurangkan jenayah kerana hukum. Okey,
Bagus Zafran, 4 markah. Kavia. Proses pemenangan. Okey. Cik keadilan untuk beri sekali. Okey. Kavia ada sedikit pembetulan tu yang cikgu akan tegur sekejap lagi. Nasrin. Okey, saya itu agak dapat menjawab. Okey, sampai itu dapat. Okey. Okey, Nasrin 4 markah, namun ada juga teguran yang cikgu perlu buat. Arif Lutfi. Okey, amalan pilih kasih. Okey, dapat mengurangkan jenayah. Okey, bagus. Arif Lutfi 4 markah, bagus. Okey, Muhammad, pada pandangan saya. Okey, peluang saya pas itu peluang mencapai. Okey. Okey, bagus. Okey, Muhammad dan juga Zafran David Version. Okey, dia dapat mencapai keadilan. Okey, bagus. Dan juga dapat mengurangkan jenayah. Okey, bagus. Vina Version 4 markah. Okey. Annette. Okey. Okey, air sekali. Sekali lagi dapat mengurangkan jenayah. Okey. Okey, baik. Cikgu akan tunjukkan bagaimana sebenarnya jawapan-jawapan yang kamu kena elakkan. Bentuk jawapan yang kamu kena elakkan. Ada. Okey, kamu kena elakkan. Contohnya, okey, macam ni. Okey, cikgu akan tunjukkan pada kamu. Okey, okey, baik. So, okey, begini. Okey. Begini Okey. Baik. Yang ini. Okey. Tengok betul-betul Pada pandangan saya, setiap negara perlu ada sistem perundangan agar memastikan keamanan dan kesejahteraan negara berkekalan. Selain itu, nampak tak di sini? Okey, bahawa selain itu mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Seterusnya memberi peraturan jelas dalam kehidupan. Air sekali dapat mengurangkan jenayah. No. Okey, cikgu harap kamu jangan buat begini Okey, kerana apa? Okey, kerana ayat-ayat kamu begini. Selain itu mencapai mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Itu poin dia. Tetapi kamu tak masukkan apa dia. Selain itu mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Apa dia? Apa yang mencapai keadilan ni? So, jangan lupa, jangan skip. Jangan skip perkataan apa tahu? Jangan skip perkataan penting kat sini, iaitu sistem perundangan. Okey. Jadi caranya yang betul macam mana? Okey, selain itu kamu kena tambahkan sistem perundangan. Okey, mampu mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Betul. Tema soalan dia tu kamu kena letak balik. Kena letak balik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya memberi peraturan yang jelas. Nampak tak? Memberi peraturan yang jelas. Apa yang memberi? Apa yang memberi? Sistem perundangan. Kena letak sistem perundangan tu. Selain itu, sistem perundangan. Perundangan memberi peraturan yang jelas dalam kehidupan masyarakat. Akhir sekali. Okey. Ataupun undang-undang ataupun perundangan, boleh mana-mana undang-undang dapat mengurangkan jenayah kerana hukuman yang keras dapat memberi peringatan. Nampak tak? Ada setengah pelajar dia tinggalkan perkara-perkara ini. Undang-undang, sistem perundangan dan juga yang ini dia tinggalkan. Okey, jangan tinggalkan. Kena letak balik. Dan satu lagi perangai para pelajar ni iaitu apa tahu? Dia gantikan selain itu, ia mampu mencapai keadilan. Pun tak boleh. Seterusnya, ia memberi peraturan yang jelas. Contohnya, seterusnya, ia memberi peraturan yang jelas. Ia salah. Kamu tahu, kalau menurut Kamus Dewan, ia tu untuk apa? Ia tu sebenarnya untuk manusia. Bukannya barang, bukannya orang. Betul tak? Perasan tak? Kamu tahu tak itu tentang bahasa Malaysia tu? Ia bukan untuk manusia. Sorry, ia untuk manusia. So, bukan untuk sistem perundangan ke, bukan untuk
apa benda ke ataupun binatang, tak. Dan ada juga yang buat ianya pun salah juga. Ianya pun salah juga. Jadi elakkan penggunaan ianya ataupun biarkan kosong. Kamu kena ulang balik perkataan tu, Anet. Contohnya, lembu itu makan rumput. Kemudian lembu tu kan bergerak pergi ke tempat lain kan. Kamu kena ulang balik. Lembu itu makan rumput. Kemudian lembu itu bergerak ke tempat lain. Kamu tak boleh buat kemudian ia bergerak ke tempat lain. Tak boleh dah. Sebab ia untuk manusia. Bukan lagi untuk binatang ataupun haiwan ataupun barang. Boleh faham? Okay. So, take note benda tu. Take note benda tu. Supaya kamu alert dan juga next time kamu tidak mengulangi kesilapan-kesilapan tu. Tetapi secara umumnya semua pun telah berjaya menjawab soalan dengan baik. Alhamdulillah.